Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya kita masih dikurniakan kesihatan dan kesempatan untuk sama-sama kita bertemu pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita. InsyaAllah pagi ini kita akan melihat sebuah hadis daripada Mu'jam Al-Awsat, iaitu susunan Imam At-Tabrani. Kita lihat hadis ini. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathum muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Daripada Anas bin Malik katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta'. Yang pertama adalah sifat bakhil. Sifat bakhil yang dituruti. Wa hawan muttaba'. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Dan yang ketiga adalah sifat ujub ataupun kagumnya seseorang itu kepada dirinya. Hadis ini riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dan ini merupakan hadis yang hasan. Baik, dalam hadis ni Nabi menyampaikan kepada kita tentang 3 perkara yang boleh untuk mendatangkan kebinasaan kepada manusia. Kebinasaan itu merujuk kepada keadaan di mana manusia akan mendapat kemurkaan, laknat dan juga azab daripada Allah. Itu yang dimaksudkan dengan kebinasaan. Jadi 3 perkara ini, yang pertamanya sifat bakhil yang dituruti, kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan sifat ujub seseorang kepada dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi ada menyebutkan tentang perkara ini. Kalau kita lihat dalam Sahih Muslim, An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaquz zulm fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Daripada Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ittaquz zulm. Takutlah kamu akan kezaliman itu. Itu perbuatan menzalimi orang yang lain. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kerana sesungguhnya kezaliman itu ia akan datang sebagai kegelapan. Kegelapan pada hari kiamat nanti.
Wattaqus syuha, dan takutlah kamu akan sifat bakhil itu. Syuh ni dia lebih bukan sekadar bakhil, tapi lebih teruk lagi daripada bakhil. Dia bakhil dan juga tamak haloba. Itu syuh kalau dalam makna yang sebenar. Dia bukan sekadar bakhil, di samping bakhil, dia juga merupakan seorang yang tamak haloba. Itu syuh. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Maka sesungguhnya sifat bakhil lagi tamak haloba itu ahlaka man kana qablakum. Dia membinasakan orang-orang yang sebelum daripada kamu. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Ia menyebabkan mereka sanggup untuk menumpahkan darah-darah bersama mereka. Wastahallu maharimahum, dan menyebabkan mereka menghalalkan perkara yang diharamkan Allah ke atas mereka. Dalam hadis ni Nabi sebutkan dua perkara. Yang pertamanya tentang kezaliman, yang keduanya tentang asyuh, sifat bakhil lagi tamak haloba. Itu ini yang menyebabkan golongan yang terdahulu sanggup untuk berbunuh-bunuhan sesama mereka dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ini yang menjadi antara punca ataupun penyebab kepada kebinasaan mereka bila mereka diazab dan dilaknat oleh Allah dan dibinasakan. Jadi sebetulnya hadis riwayat Tabrani tadi Nabi nyatakan salasu muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah sifat bakhil lagi tamak haloba yang dituruti, yang diikutkan. Kalau kita melihat dalam Quran, Allah memuji para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka ni merupakan golongan yang tak ada sifat bakhil ataupun tamak haloba itu. Allah menyebutkan dalam surah 59 ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Lilfuqara'il muhajirin, bagi orang-orang yang fakir di kalangan kaum muhajirin. Allazina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang mereka diusir daripada tempat tinggal mereka. Wa amwalihim, dan yang dihalang ataupun dirampas harta benda mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mana mereka keluar daripada Mekah itu mengharapkan kurniaan dan juga keredaan daripada Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka hendak menolong Allah dan juga Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang benar dakwaan keimanan mereka. Untuk para sahabat muhajirin, mereka sanggup diusir daripada Mekah
tempat lahir mereka, tempat tinggal mereka. Bahkan mereka tinggalkan harta benda mereka di bumi Mekah itu semata-mata mengharapkan ganjaran, kurniaan dan juga keredaan daripada Allah, dan tidak menolong Allah dan juga Rasulnya. Kemudian dalam ayat yang ke-9, wallazina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim, dan orang-orang yang tinggal di negeri, di bumi Madinah itu, yang mereka hendak pergi berhijrah ke sana itu, wal iman, dan mereka juga telah beriman, min qablihim, sebelum kedatangan sahabat muhajirin ke bumi Madinah itu, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cintakan orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan di dalam hati mereka, mereka tak ada sebarang hajat di atas apa yang telah mereka berikan kepada para sahabat di kalangan muhajirin itu. Di apa yang mereka berikan, mereka tak mengharapkan balasan pun untuk dibayar balik, dibalas oleh kaum muhajirin. Wa yu'siruna ala anfusihim, dan para sahabat Ansar ini mereka melebihkan para sahabat muhajirin di atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka juga perlu kepada perkara tersebut. Jadi di kalangan mereka bukanlah semuanya merupakan orang-orang yang kaya. Ramai merupakan orang-orang yang susah, yang miskin. Tapi mereka sanggup untuk berikan apa yang mereka ada, mengutamakan para sahabat muhajirin, walaupun mereka sendiri perlukan apa yang mereka berikan itu. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dapat dibebaskan daripada sifat bakhil dan tamak yang ada dalam dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beroleh kejayaan daripada Allah. Jadi Allah memuji kedua-dua golongan ini, para sahabat muhajirin dan juga Ansar. Yang mana para sahabat muhajirin mereka sanggup tinggalkan kampung halaman mereka, harta mereka semata-mata kerana Allah dan juga Rasul. Begitu juga para sahabat Ansar sanggup untuk menerima para sahabat muhajirin dan memberikan apa yang mereka ada, juga semata-mata mengharapkan keredaan dan juga kurniaan daripada Allah dan juga Rasul. Jadi mereka ini golongan yang tak ada sifat bakhil, kedekut terhadap apa yang mereka ada, dan mereka sanggup untuk menggunakannya semata-mata kerana Allah dan juga Rasulnya. Jadi ini golongan yang Allah nyatakan, mereka lah orang-orang yang beroleh kejayaan daripada Allah. Allah puji mereka. Dalam satu lagi ayat, Allah sebut dalam surah 64 ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya tidak lain, harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah, adalah ujian daripada Allah. Walaupun ia nikmat, tapi ia juga merupakan ujian daripada Allah ke atas manusia ni.
Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah di sisinya ada ganjaran yang besar, yang agung bagi orang-orang yang berjaya menghadapi ujian ataupun fitnah ini, iaitu fitnah harta dan juga anak-anak. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Wasma'u, dan dengarlah kamu akan ayat-ayat Allah. Wa ati'u, dan ta'alah kamu kepadanya. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan infakkanlah harta kamu, itu lebih baik untuk diri kamu. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dibebaskan daripada sifat bakhil yang ada dalam dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan. In tuqridullaha qardan hasanan, jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum, nescaya dia akan melipat gandakannya untuk kamu, dan nescaya dia akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu. Wallahu syakurun halim, dan Allah itu adalah maha mensyukuri, maha menghargai, halimun, lagi maha penyantun. Allah sebut berkenaan dengan harta dan juga anak-anak yang menjadi ujian ataupun fitnah kepada manusia. Yang mana jika manusia menggunakannya dengan sebaik-baiknya, Allah akan berikan balasan yang agung, yang lebih besar lagi daripada nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dua perkara tersebut. Kemudian dalam ayat 16, Allah sebut di hujung ayat itu, wa may yuqa syuhha nafsi, siapa yang dibebaskan daripada sifat bakhil dan tamak yang ada dalam dirinya, maka merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan daripada Allah. Jika kamu memberikan kepada Allah pinjaman yang baik. Jadi Allah menyebutkan setiap yang kita keluarkan pada jalan Allah itu sebagai suatu bentuk pinjaman. Yang mana bila pinjaman, Allah akan membayarnya balik. Dan dia akan membayarnya bukanlah dengan nilai yang sama, tetapi yudha'ifhu lakum, dia akan melipat gandakannya untuk kamu. Nabi menyebutkan tentang setiap kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan minimum 10 kali sampai kepada 700 kali ganda. Allah akan melipat gandakan apa yang kamu berikan kepada Allah itu, dan dia akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Wallahu syakurun, Allah itu maha mensyukuri, dia maha menghargai. Walaupun kecil yang diberikan, tetapi di sisi Allah, Allah akan berikan ganjaran yang banyak, walaupun mungkin manusia melihatnya sebagai suatu perkara yang kecil. Seperti mana kisah para sahabat Nabi ketika mereka diperintahkan Nabi untuk keluar berperang ke peperangan Tabuk yang jauh daripada bumi Madinah, yang berlaku ketika musim kemarau. Di sebahagian di kalangan mereka ada yang memberikan infak perjalanan Allah dengan segenggam kurma. Dan Nabi mendoakan kepada para sahabat, walaupun apa yang mereka berikan itu dilihat di mata golongan yang munafik sebagai suatu pemberian yang sangat-sangat sedikit, bagi mereka mungkin tak ada nilai. Tapi jika diberikan dengan ikhlas, maka sesuai dengan kemampuannya, maka tentulah Allah akan melipat gandakannya dan memberikan balasan yang besar kepada apa yang mereka berikan itu. Yang sesuai dengan kemampuanlah. Kalau seorang yang kaya raya tapi memberikan segenggam kurma, yang tak padanlah. Ini orang yang miskin, yang tak ada harta, tapi dia berikan apa yang dia mampu sebanyak itu, maka Allah syakurun, Allah itu maha menghargai apa yang
dia berikan itu. Tapi sebaliknya, golongan yang munafik, ketika Nabi memerintahkan para sahabat untuk keluar berperang dalam peperangan tersebut, mereka yang munafik ini, mereka hanya mempersoalkan apa yang diberikan oleh orang-orang yang beriman. Kalau yang beri banyak, mereka katakan ini tujuannya tak lain untuk riak ataupun nak menunjuk-nunjuk. Kalau yang berikan sedikit, maka katakan ini tak layak untuk Allah terima pemberian yang sedikit sebegini. Sedangkan mereka hanya tahu mencaci dan juga mencela orang-orang yang beriman. Tapi mereka sendiri, mereka tidak sanggup untuk memberikan apa yang mereka ada pada jalan Allah ini. Kemudian kalau kita lihat dalam satu lagi ayat, Allah sebut dalam surah 47 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Ha antum haula. Beginilah kamu ini, kamu diajak untuk menginfakkan harta kamu pada jalan Allah. Tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kamu diajak untuk infakkan harta kamu pada jalan Allah. Faminkum may yabkhal. Maka di kalangan kamu ada orang yang bakhil. Bakhil ni dia dengan syuh tadi itu, bakhil itu sebahagian daripada sifat syuh itu. Yang mana syuh itu dia lebih dahsyat lagi daripada bakhil. Faminkum may yabkhal, sebahagian daripada kamu ada orang yang dia bakhil, iaitu enggan untuk menginfakkan hartanya pada jalan Allah, sedangkan dia mampu. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang bakhil, sesungguhnya tidak lain, kebakhilan itu akan berikan kesan yang buruk kepada dirinya sendiri. Wallahul ghani, dan Allah itu maha kaya. Allah itu dia tak memerlukan apa yang datang daripada kamu, sedangkan dialah yang memberikannya kepada kamu. Wa antumul fuqara, sedangkan kamu adalah orang-orang yang fakir, yang tak ada apa-apa. Allah yang kurniakan kesemuanya kepada kamu. Tapi bila Allah kurniakannya kepada kamu, kamu pula bersifat bakhil, tak nak untuk menolong agama Allah. Sedangkan kebaikan daripada perkara tersebut akan kembali balik kepada kamu. Begitu juga keburukannya akan kembali balik kepada kamu. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Dan jika kamu berpaling, nescaya dia akan menggantikan golongan yang lain selain daripada kamu. Summa la yakunu amsalakum. Kemudian mereka tak akan menjadi seperti mana kamu. Itu golongan yang bakhil, yang tak nak untuk mengeluarkan harta pada jalan Allah. Tak ada apa-apa kesan kepada Allah, tak ada apa-apa kesan kepada agama, bahkan Allah akan berikan peluang tersebut kepada golongan yang lain. Dan Allah akan berikan kebaikan itu kepada mereka. Jadi kalau kita lihat dalam Quran, banyak perintah berkenaan dengan zakat dan juga infak, yang mana selalunya Allah gandingkan dengan solat itu. Jadi kewajipan kita sebagai Muslim bukan sekadar hanya solat ataupun puasa semata-mata, tetapi dalam masa yang sama ada ibadah yang kesannya itu bukan kepada diri kita, tapi kepada orang yang lain.
yang mana zakat ataupun infak ataupun sedekah itu dia dapat berikan manfaat kepada manusia yang lain. Kalau solat dan juga puasa, umrah ke, itu lebih kepada diri seorang itu sendiri. Tetapi zakat, infak ataupun sedekah itu, manfaat itu bukan sekadar kepada diri sendiri, dapat pahala, tetapi juga kepada orang yang lain. Dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Dan itu merupakan perkara yang diambil berat oleh Nabi SAW, iaitu untuk menolong orang yang lain, untuk memberikan manfaat kepada orang yang lain. Dalam satu lagi ayat, Allah sebut dalam surah yang sama ni, ayat sebelum tu lagi, ayat 36, surah 47 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum in yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya tidak lain, kehidupan dunia itu merupakan permainan dan hiburan. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, nescaya dia akan kurniakan kepada kamu pahala ataupun ganjaran yang baik kepada kamu. Wala yas'alkum amwalakum. Dan Allah, dia tidak meminta harta benda kamu. Melainkan dia meminta itu bukan untuk diri dia sendiri. Dia meminta itu untuk berikan kebaikan kepada kamu. Untuk dia gantikan dengan yang lebih baik kepada kamu. In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Jika Allah meminta kepada kamu untuk mengeluarkan harta kamu dan dia mendesak untuk kamu mengeluarkannya, nescaya kamu akan bersifat bakhil. Dan kebakhilan itu ia akan menyebabkan segala perkara-perkara yang buruk yang lain akan timbul disebabkan itu. Kemarahan dan juga kebencian dan sebagainya disebabkan kebakhilan itu. Jadi Allah sebut di sini, Allah dia tidak meminta daripada manusia disebabkan dia perlukan, tetapi dia meminta itu untuk berikan kebaikan kepada manusia. Dan jika manusia tak bagi pun tak ada masalah. Kerana dalam ayat seterusnya itu Allah sebutkan, Wallahul ghani. Allah itu maha kaya, tak perlu apa-apa daripada manusia. Wa antumul fuqara. Kamu yang fakir, yang miskin, yang perlukan pelbagai perkara daripada Allah. Dan Allah dalam banyak ayat dalam Quran, ketika dia menyebutkan tentang infak fisabilillah, selalunya dia menyebutkan mimma, sebahagian daripada apa yang dia kurniakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Jadi Allah tak mendesak untuk manusia itu bagi semua yang dia ada. Allah dalam banyak ayat Allah sebut sebahagian. Bahkan zakat, kalau kita lihat sekalipun, zakat 25% daripada harta yang dimiliki. Tak sampai pun 10%. Itu pun ada manusia yang tak sanggup untuk membayar zakat, untuk memberikan infak fisabilillah dan sebagainya. Disebabkan sifat bakhil yang
memang sentiasa menyebabkan manusia itu tidak mendapat kebaikan daripada Allah. Sedangkan Allah memerintahkan perkara tersebut untuk berikan kebaikan kepada mereka. Dalam sebuah lagi hadis, dalam Sunan Abi Daud, an Abdullah bin Amr qal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal iyyakum wasyuh fa innama halaka man kana qablakum bisyuh amarahum bil bukhli fabakhalu wa amarahum bil qati'ati faqata'u wa amarahum bil fujuri fafajaru. Daripada Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Kata baginda, iyyakum wasyuh, jauhilah kamu semua sifat syuh, iaitu bakhil lagi tamak haluba. Fa innama halaka man kana qablakum bisyuh, sesungguhnya tidak lain orang-orang yang sebelum daripada kamu, mereka binasa disebabkan sifat asyuh ini, itu bakhil lagi tamak haluba. Amarahum bil bukhli fabakhalu, ia menyebabkan mereka bersifat bakhil, lalu mereka menjadi bakhil. Wa amarahum bil qati'ati faqata'u, syuh itu juga menyebabkan mereka memutuskan silaturahim, lalu mereka memutuskan silaturahim. Wa amarahum bil fujur fafajaru, dan sifat syuh itu juga menyebabkan mereka melakukan pelbagai bentuk keburukan dan kejahatan. Fafajaru, lalu mereka melakukan perbuatan tersebut. Kata Abdullah bin Umar, itu seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amru, katanya syuh itu lebih dahsyat daripada bakhil. Bakhil itu, dia bakhil dengan apa yang dia ada. Harta yang dia ada, dia bakhil, kedekut, tak nak berikan kepada orang yang lain yang memerlukan, kepada jalan Allah. Manakala syuh ni bukan sekadar dia bakhil dengan apa yang dia ada, tetapi dia tamak nakkan harta yang ada pada orang yang lain. Apa yang ada pada dia masih lagi belum cukup. Dan bila dia melihat orang lain ada harta ataupun ada apa-apa perkara yang lebih daripada dia, maka dia akan timbulnya sifat hasad dan juga dengki, dan dia nakkan supaya nikmat tersebut hilang daripada orang yang lain dan dia mendapat nikmat tersebut. Itu makna yang sebenar bagi syuh itu. Bakhil itu sebahagian daripada syuh. Jadi ini menjadi punca kepada kebinasaan golongan yang terdahulu, yang mana disebabkan sifat syuh itu mereka menjadi bakhil dan mereka memutuskan hubungan silaturahim dan melakukan pelbagai bentuk dosa dan juga kejahatan. Jadi itu perkara yang pertama Nabi sebutkan dalam hadis ni. Salasun muhlikat, syuhun muta'. Ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta', sifat bakhil lagi tamak haluba yang dituruti. Yang mana sifat bakhil ataupun tamak itu, ia memang suatu fitrah yang ada dalam diri manusia. Tetapi jika manusia itu tahu tentang apa yang Allah janjikan, nikmat yang besar pada golongan yang dapat bebaskan dirinya daripada sifat bakhil itu, maka dia akan terselamat daripada perkara yang membinasakan ini. Seperti contoh kisah kaum Muhajirin dan juga Ansar, yang Allah sifatkan mereka berjaya bebas daripada sifat syuh itu. Kemudian yang keduanya, Nabi sebutkan dalam hadis ni, wa hawan muttaba', adalah hawa nafsu yang
diikuti. Hawa nafsu itu dia terbahagi kepada dua. Itu ada nafsu yang terpuji, ada nafsu yang dikeji. Hawa nafsu ini merupakan suatu perkara yang Allah kurniakan kepada manusia. Dan ini yang membezakan manusia dengan para malaikat. Malaikat dikurniakan dengan akal, tetapi tidak hawa nafsu. Manusia dikurniakan dengan hawa nafsu sebab manusia perlukan perkara tersebut. Hawa nafsu atau kehendak diri manusia itu menyebabkan dia boleh untuk hidup di atas muka bumi ini. Jadi kehendak untuk dia makan, untuk dia minum, untuk dia berpasangan, dan pelbagai lagi perkara yang asalnya dia bukanlah perkara yang dikeji. Ya Allah kurniakan kepada manusia untuk keperluan manusia, untuk bezakan manusia ini dengan para malaikat. Malaikat tak perlu kepada semua perkara itu. Tak perlu makan, minum, tak perlu pasangan, tak perlu rehat. Sebab mereka berbeza dengan manusia. Jadi manusia perlu kepada hawa nafsu itu. Cuma apabila hawa nafsu itu menyebabkan manusia jauh daripada Allah, jadi itu yang menyebabkan kebinasaan akan menimpa manusia. Jadi, hawan muttaba', hawa nafsu itu hawa nafsu yang bawa kepada keburukan, kesesatan itu yang menyebabkan kebinasaan kepada manusia. Yang mana hawa nafsu yang diikuti sampai membelakangkan Allah dan juga Rasul. Allah menyebutkan dalam surah 79 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takutkan kedudukan, keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan yang menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsunya, iaitu hawa nafsu yang bawa kepada keburukan. Walaupun ia merupakan fitrah yang ada dalam diri manusia, tapi golongan yang beriman dapat untuk mengawal diri mereka daripada memperturutkan atau mempertuhankan hawa nafsu itu. Dalam satu lagi ayat, dalam surah 23 ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, dan kalaulah kebenaran itu menurut hawa nafsu, kehendak mereka, lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin, tentulah akan binasa, akan rosak binasa tala langit dan bumi ini dan semua makhluk yang ada antara kedua-duanya. Bal atainahum bizikrihim, bahkan kami kurniakan kepada mereka kebenaran itu yang menyebutkan berkenaan dengan mereka dan juga yang mendatangkan kemuliaan kepada mereka. Fahum an zikrihim mu'ridun. Walaupun begitu, mereka berpaling daripada Quran yang menyebutkan kemuliaan yang mereka akan dapat. Allah sebut di sini, kebenaran itu adalah apa yang datang daripada Allah.
dia bukan apa yang dikehendaki oleh manusia. Kerana kalaulah kebenaran itu merupakan kehendak manusia atau hawa nafsu manusia itu, jadi tentulah akan menyebabkan kehancuran kepada alam ini dan semua yang ada di dalamnya. Kerana hawa nafsu manusia itu cenderung kepada kerosakan, kebinasaan dan kesesatan. Akan tetapi Allah kurniakan kebenaran, iaitu Quran itu, yang mana Quran menyebutkan kenaan mereka, itu manusia yang beriman. Jadi Quran sebutkan tentang kebaikan-kebaikan mereka dan apa yang mereka akan dapat di hari akhirat jika mereka beriman kepada kebenaran itu. Tetapi mereka berpaling daripada Al-Quran dan mereka menurut hawa nafsu mereka. Dalam surah 25 ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu 'alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau, wahai Muhammad, engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Itu suatu yang ditaati, yang diikuti, yang dituruti. Afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau dapat untuk menjadi pemelihara atau pengawas mereka supaya mereka tidak menjadi sesat? Allah sebutkan manusia menjadi sesat disebabkan mereka menurut hawa nafsunya itu, tapi enggan untuk menurut apa yang datang daripada Allah dan juga Rasul. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Apakah kamu menyangka bahawasanya kebanyakan daripada mereka mendengar ataupun mereka menggunakan akal fikiran mereka? Inhum illa kal an'am. Tidak lain mereka itu ibarat seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi keadaannya daripada binatang ternak itu. Jadi Allah sebutkan kebanyakan manusia nampak seperti mendengar ayat-ayat Allah, nampak seperti boleh untuk berfikir, tapi disebabkan terlalu mengikutkan hawa nafsunya sampai membelakangkan Allah dan juga Rasul, menyebabkan mereka menjadi golongan yang sesat daripada kebenaran. Dan Allah sifatkan mereka itu seperti binatang ternakan, bakal lebih teruk lagi daripada binatang. Yang mana binatang sesuailah disebabkan mereka ini, binatang-binatang ini Allah tak kurniakan akal seperti mana Allah berikan kepada manusia. Dan Allah tak turunkan kitab kepada mereka, tak utuskan Rasul kepada mereka. Tapi manusia ni ada akal, diturunkan kitab kepada mereka, diutuskan Rasul kepada mereka, tapi tetap juga memilih untuk menjadi golongan yang sesat daripada kebenaran. Puncanya disebabkan terlampau mengikut hawa nafsu itu. Sedangkan binatang, itu memanglah sifat mereka sebegitu. Dan mereka pun tak ada tanggungjawab kepada agama. Dan mereka pun takkan diazab dalam neraka nanti. Berbeza dengan manusia yang semua cukup Allah berikan kepada mereka, tapi mereka tetap juga menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Allah sebut di sini, man ittakhadha ilahahu hawa, yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Apa saja yang hawa nafsu nak diikutkan walaupun dia bertentangan dengan apa yang datang daripada Allah dan juga Rasul. Dan Allah sebut dalam surah 3 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'. Dihiaskan indah bagi manusia itu perkara-perkara yang disukai, yang diingini oleh nafsu syahwat daripada wanita-wanita, wal banin, daripada anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan daripada harta benda yang bertimbun-timbun, minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan kuda yang bertanda ataupun kenderaan yang mewah, wal an'ami, dan binatang ternakan, wal harth, dan kebun-kebun tanaman. Zalika mata'ul hayatid dunya. Demikian itu merupakan kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Semua yang Allah sebutkan itu merupakan nikmat, kesenangan yang Allah kurniakan kepada manusia di dunia ini. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Jadi segala yang Allah berikan kepada manusia itu, jika digunakan dengan sebaik-baiknya, maka ia akan dapat mendatangkan balasan yang lebih baik lagi pada hari akhirat nanti. Tapi sebaliknya, jika manusia mengikut hawa nafsunya dengan kecintaan yang berlebihan kepada apa yang Allah kurniakan itu, maka ini akan menjadi punca kepada kesesatan, dan punca dia akan diazab, atau penyebab dia akan diazab oleh Allah nanti pada hari akhirat. Walaupun ini merupakan suatu nikmat, jadi manusia kena sedar yang ini tak boleh dijadikan sebagai matlamat. Dia suatu nikmat yang sepatutnya menjadi alat untuk kita menggunakannya mendapatkan rahmat, mendapatkan keredaan, ganjaran daripada Allah. Tapi ia tak boleh untuk menjadi matlamat kita. Allah sebutkan dalam satu lagi ayat, dalam surah 9 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah wahai Muhammad, jika nenek moyang kamu, ataupun jika bapa-bapa kamu, nenek moyang kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara mara kamu, dan pasangan-pasangan kamu, dan ahli keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda yang kamu usaha untuk mencarinya, wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu merasa selesa dengannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad pada jalannya,
fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggulah kamu sehingga Allah mendatangkan perintahnya ke atas kamu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah dia tak akan berikan hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik itu. Jadi Allah sebut di sini hawa nafsu yang cintakan perkara-perkara ini, yang mana ini merupakan perkara-perkara yang Allah kurniakan kepada manusia. Ibu bapa, anak-anak, saudara mara, pasangan, ahli keluarga, harta benda, perniagaan, kemudian tempat tinggal, dan semua perkara ini ia merupakan nikmat yang sepatutnya digunakan untuk mendapatkan keredaan daripada Allah, ganjaran daripada Allah. Tapi jika ia dijadikan sebagai matlamat, dicintai oleh hawa nafsu ni sampai lebih daripada cintakan Allah dan juga Rasul, sampai menyebabkan dia lalai daripada kitabullah, daripada sunnah Rasulullah, kemudian daripada jihad pada jalan Allah. Jadi maka Allah memberi keamaran, Allah akan datangkan azab ke atas mereka. Bi amrih, perintah daripada Allah. Perintah itu merujuk kepada azab lah, azab ataupun ujian yang Allah akan timpakan kepada mereka dalam pelbagai bentuk. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak akan berikan petunjuk hidayah kepada kaum yang fasik. Jadi ini akan berlaku apabila manusia terlampau mengikut hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu cintakan perkara-perkara ini sampai jika menyebabkan dia lalai daripada tanggungjawabnya kepada Allah dan juga Rasul, dan jihad fi sabilillah. Jihad itu juga dalam bentuk bukan sekadar jiwa raga, tapi juga dengan harta benda. Maka ini akan menyebabkan kebinasaan akan menimpa manusia itu. Kita kembali kepada hadis yang utama tadi. Dalam hadis ini kita lihat ada 3 perkara yang Nabi sebutkan yang merupakan punca kebinasaan ke atas manusia. Yang pertamanya syuhun muta', sifat bakhil lagi tamak haluba. Bukan sekadar bakhil dengan harta yang ataupun dengan apa yang dia ada, tapi dia tamak nakkan lagi harta ataupun apa-apa yang ada pada orang yang lain, dan dia inginkan perkara tersebut hilang daripada orang yang lain. Itu syuh. Syuhun muta', bakhil lagi tamak haluba yang dituruti, wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiganya wa ijabul mar'i binafsih, dan sifat ujub ataupun kagum seorang itu terhadap dirinya sendiri. Jadi hari ini kita lihat 2 perkara dulu, syuhun muta' dan juga hawan muttaba' ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung yang ketiga ni dalam kelas akan datang insya-Allah. Baik. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Okey. Baik. Jadi kalau tak ada apa-apa, sekat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat daripada ayat-ayat Quran dan daripada hadis-hadis yang kita baca tadi. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita semua daripada dipengaruhi oleh sifat bakhil, sifat tamak haluba yang menghalang kita daripada memberikan sumbangan pada jalan Allah dan memberikan pertolongan kepada saudara Muslim kita yang lain. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam kelas akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.